Lafaz rukun negara akan dibaca penuh bermula dengan mukadimah. Pasang CCTV dipertimbang syarat wajib perbarui lesen taska. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lafaz ikrar rukun negara akan diselaras bermula dengan bacaan penuh mukadimah diikuti 5 prinsip berkenaan di semua peringkat sekolah dan program rasmi kerajaan seluruh negara. Langkah itu sebagai usaha menyemai taat setia dan rasa cintakan negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata cadangan supaya lafaz rukun negara dibaca penuh diluluskan Kabinet pada 25 Julai lalu. Dengan kelulusan itu, Kementerian menggerakkan aktiviti eksplorasi rukun negara dengan majlis pelancarannya hari ini. Ini adalah satu bersejarah bagi kita dan juga Kementerian Perpaduan Negara di mana kita hidupkan kembali rukun negara ini. Sebab kalau dulu tahun 70-an, 80-an memang rukun negara memang dilepaskan di semua sekolah setiap hari pertama, setiap minggu atau setiap bulan masa majlis perhimpunan. Kementerian juga mencadangkan supaya lafaz rukun negara penuh dilakukan pada setiap kali majlis pembukaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selepas ini, semua aktiviti melibatkan program rukun negara akan digerakkan ke seluruh negara dengan kerjasama kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan kawasan rukun tetangga. Baik, pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV dipertimbang sebagai syarat wajib dalam proses memperbaharui lesen premis taskab daftar yang perlu dilakukan setiap 5 tahun. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah penguatkuasaan itu perlu diambil bagi menangani kes penderaan kanak-kanak di premis taskab. Kerajaan sebelum ini telah mewajibkan pemasangan CCTV kepada pengusaha taska bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 dan Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012. Perbincangan berhubung perkara itu akan dilakukan melibatkan agensi, jabatan dan pemain industri yang terlibat esok. Dalam pada itu, beliau berkata langkah untuk menutup taska yang terlibat dengan kes penderaan perlu diteliti secara mendalam kerana turut memberi kesan kepada ibu bapa yang bekerja dan menghantar anak mereka ke taska terbabit. Pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kon Yeow mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang bagi penggal kedua di Seri Mutiara. Adun Padang Kota itu melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Sayuti Bakar serta Barisan Pimpinan PH dan Barisan Nasional BN Negeri. Gabungan PHBN menang 29 daripada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRU DUN ke-15. Beliau memperoleh 8,261 undi dengan majoriti 7,116 menewaskan calon Perikatan Nasional Heng Kun Leng yang mendapat 1,145 undi. Majlis Istiadat angkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan dijadual esok di Istana Seri Menanti, Kuala Pilah. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau bagaimanapun masih berteka-teki mengenai siapa yang bakal dilantik sebagai Menteri Besar. Di peringkat pucuk pimpinan parti, di peringkat pusat supaya dapat disegerakan. Tuanku, saya tak serahkan apa. Ini keputusan pucuk pimpinan parti. Di peringkat tertinggi pada pucuk satu sekarang. Esko saya sekali lah kalau boleh dibincangkan sekali. Kalau boleh sekalikan. Kalau tak, lantik Menteri Besar dulu. Beliau turut memberitahu telah menghadap Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir di Istana Hinggap bagi memaklumkan keputusan PRU DUN ke-15. Kerajaan Perpaduan Gabungan PH dan BN berjaya membentuk kerajaan negeri selepas menang 31 kerusi, masing-masing 17 kerusi PH dan 14 kerusi BN.
Majlis Pelantikan dan Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah turut dijadual berlangsung esok di Istana Anak Bukit Al-Ustar. Pemakluman itu berdasarkan surat jemputan media yang dikeluarkan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Majlis Angkat Sumpah di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah itu akan dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Rizan Kazali. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan yang baharu dijangka mengangkat sumpah Selasa ini. Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob yang memegang jawatan itu sebelum ini berkata, perbincangan mengenainya akan diadakan sebelum 3 nama calon Menteri Besar diserah kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Selangor mengisytiharkan esok sebagai hari kelepasan am bagi seluruh negeri itu sempena PRU DUN ke-15. Pemakluman menerusi kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim. Jumaat lepas, Datuk Seri Amiruddin Saari dalam amanat khas yang disiarkan menerusi Facebook mengumumkan cuti peristiwa esok sekiranya gabungan PHBN menang PRU DUN ke-15. Gabungan itu memperoleh 34 kerusi daripada 56 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional 22 kerusi. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sembilan turut mengisytiharkan esok sebagai hari kelepasan am. Perkara itu diumum Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Baik, kejayaan Pakatan Harapan mempertahan Selangor bukti keyakinan rakyat terhadap kepimpinan yang telus, cekap dan berintegriti. Rata-rata rakyat itu berpuas hati dengan prestasi kerajaan negeri selain gembira dengan keharmonian rakyat berbilang kaum di negara itu yang semakin utuh. Saya nak ucapkan tahniahlah kepada pengundi-pengundi yang memilih kerajaan perpaduan jugalah. Pentadbiran itu masih senang lagi dilakukan dan pembangunan yang dirancangkan insya-Allah saya doakan mudah-mudahan diteruskanlah. Kita tengok Selangor memang semakin maju dan saya gembiralah kerana yang paling penting sekali perpaduan yang ada di antara semua kaum. Penting sebagai rakyat, kita hanya nak kesabilan, kita nak kehidupan yang harmoni dan yang paling penting juga dari segi human capital untuk anak-anak kita. Pilihan raya ni untuk menentukan kerajaan yang stabil kan. Dia dapat membentuk kerajaan negeri Selangor yang setiada dapat mengekalkan kerajaan perpaduan. Saya harap tu yang walaupun sudah keputusan terkeluar, saya harap yang the chosen candidate boleh dapat berdekati dengan masyarakat lagi. Sebab banyak ada masalah-masalah tempatan kena diselesaikan. Sudah poster di Selangor dah 50 tahun ke atas. Sampai sekarang okeylah, Selangor main bagus. Siapa yang perintah, saya syukurlah. Tak ada apa masalah. PRU DUN ke-15 malam juga menyaksikan peratusan keluar mengundi di 6 negeri dilihat tidak memberangsangkan. Penganalisis politik dan pengajian media UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy berkata, ia dikaitkan dengan kelemahan peranan calon dan parti bertanding mengenali demografik lokasi ditandingi. Saya percaya bahawa di masa yang akan datang calon-calon yang bertanding di kawasan masing-masing perlulah memberikan bimbingan, kenal pasti audiens anda generasi muda dan pada masa yang sama memberikan bimbingan kepada mereka untuk cara membuang undi pada pilihan raya nanti. Kelantan menjadi negeri mencatatkan peratusan mengundi terendah 60.96%, diikuti Negeri Sembilan 68.35%. Manakala di 4 lagi negeri merekodkan peratusan mengundi bawah 75% dengan Selangor 72%, Pulau Pinang 72.67%, Kedah 73.86% dan Terengganu 74.79%.
Polis menerima 94 laporan berhubung kesalahan menggunakan nama dan kad pengenalan individu lain untuk mengundi pada PRU DUN ke-15. Kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein menyebut Selangor merekodkan jumlah laporan tertinggi membabitkan kesalahan tersebut iaitu 48 kes. Diikuti Pulau Pinang 20, Negeri Sembilan 6, Kelantan 2 dan 9 kes masing-masing di Kedah dan Terengganu. Kesalahan melibatkan Seksyen 7 Akta Kesalahan Pilihan Raya kerana menggunakan kad pengenalan orang lain. Pada hari pengundian itu juga, 181 laporan diterima melibatkan pelbagai kesalahan dengan 111 kertas siasatan dibuka. Turut dimaklumkan, 240 kertas siasatan dibuka membabitkan 1,951 laporan yang diterima melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen. Setakat semalam, 15 individu ditahan iaitu 9 orang di Kedah dan masing-masing 2 di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi yang melaksanakan tanggungjawab pada PRU DUN ke-15. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH menyatakan akan terus mengenang sokongan yang diberikan kepada Kerajaan Perpaduan. Keputusan PRU DUN ke-15, 6 negeri menyaksikan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dimenangi PH dan Barisan Nasional yang membentuk kerjasama sebagai Kerajaan Perpaduan. Kelantan, Kedah dan Terengganu pula di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menziarahi Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di London, United Kingdom. Istana Negara menerusi hantaran di Facebook memaklumkan Al-Sultan Abdullah berkenan meluangkan masa bertanya khabar dan berinteraksi bersama Sultan Selangor dalam kunjungan itu. Yang di-Pertuan Agong mendoakan agar Sultan Sharafuddin dikurniakan kesembuhan segera dan kesejahteraan serta keafiatan yang berpanjangan. Sultan Selangor berada di London sejak 28 Julai lepas bagi menjalani rawatan serta pembedahan holmium laser enucleation of the prostate dan dijangka berangkat pulang ke tanah air pada 15 Ogos ini. Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kini berada di London bagi lawatan khas hingga 15 Ogos. Al-Sultan Abdullah sebelum itu berkenan berangkat ke Majlis Santapan Tengah Hari Alumni Rakan Cadet 1 Platoon Elemen Company Royal Military Academy Sanders RMAS. Majlis Santapan Tengah Hari berkenaan berlangsung di Victory Services Club, London. Seri Paduka merupakan alumni RMAS yang pernah menjalani latihan ketenteraan dari tahun 1978 hingga 1979 dan ditauliakan oleh Mendiang Ratu Elizabeth II pada 1980. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Rangka kerja inisiatif hijau Johor Green Deal bakal dilancar pada persidangan Asia Pacific Climate Week Johor 13 hingga 17 November nanti. Ia pelan hala tuju menangani isu perubahan iklim di negeri itu demi kelestarian masa depan yang lebih mampan dan hijau. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, antara pengisian dalam rangka kerja berkenaan adalah agenda Johor Bersih. Justru kerjasama erat dijalin bersama bekas Menteri Besar Datuk Seri Hasni Mohamad bagi menubuhkan Pusat Kelestarian Johor sebagai pemacu agenda kelestarian serantau. Saya juga nak kongsi pada pagi ini bahawa we are going to take the opportunity insyaAllah to launch our Johor's Green Deal in terms of our sustainable plan for Johor's greener future. And also we're working closely with Datuk Hasni Mohamad in regards to the Johor Sustainable Centre. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Persada Johor, Johor Bahru.
Pihak berkuasa tempatan PBT di Johor bakal melaksanakan penguatkuasaan lebih agresif bagi memberi kesedaran awam mengenai kepentingan menjaga kebersihan sungai. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata kerajaan negeri sememangnya komited dalam memastikan kebersihan sungai termasuk menerusi program Johor Bersih. Namun masyarakat juga perlu memainkan peranan kerana sungai merupakan aset yang perlu dipelihara. Justru notis awal diberikan kepada masyarakat termasuk mengenakan denda dan ditahan jika sengaja membuang sampah. Beliau turut memaklumkan rancangan kawasan khas Sungai Skudai yang dilaksanakan dengan menekankan 10 perkara penting bagi memastikan kebersihan di sungai berkenaan. Ringgit dijangka kekal dalam julat kecil iaitu RM4.57 hingga RM4.60 berbanding dolar Amerika minggu depan. Ini berikutan pasaran global menunjukkan dolar Amerika yang lebih kukuh. Isyarat daripada Rizab Persekutuan Amerika Syarikat masih berbelah bagi dengan beberapa pegawai yang cenderung kepada kadar faedah yang lebih tinggi untuk jangka masa lama. Dolar Amerika diniaga lebih tinggi untuk minggu kedua berturut-turut, meningkat 0.3% minggu ke minggu. Sementara itu, ringgit bercampur-campur berbanding mata wang utama dan mata wang Asia. Pasaran getah negara dijangka menyaksikan dagangan lengang minggu depan. Ia didorong kebimbangan terhadap pertumbuhan perlahan di China dan Amerika Syarikat yang terus menjejaskan sentimen serantau. Kebimbangan mengenai hubungan perdagangan kedua-dua negara muncul kembali selepas Presiden Amerika Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif menyekat beberapa pelaburan Amerika dalam teknologi China. Langkah itu bagi melindungi keselamatan negara dan menghalang modal serta kepakaran daripada membantu permodenan ketenteraan China. Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia memaklumkan China sedang berhadapan dengan deflasi kerana indeks harga pengguna bagi Julai susut 0.3% selepas terdapatnya tanda-tanda penurunan permintaan untuk produk buatan China.